يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa zuhurina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kepada kamu sehingga aku, kata Nabi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa wa ifadata wa istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatu ala khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang semati semulakan Fadil Tuan-Tuan Imam dan juga semulakan Fadil Tuan Bilal, seluruhnya Tuan Siap, pengurusi masjid, jatuh kasih masjid, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung kuliah kita lah, kitab sifat salat Nabi yang sahih. Kita berada di muka surat 237. Okey. Okey, insya-Allah. Kesemua riwayat ini, baik, ada kitab disemak. Kesemua riwayat ini mensahihkan lagi apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabnya Al-Marasil. Dengan sanad-sanad yang sahih dan perawi yang siqah. Hadis ini diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Hubaid, menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah menghampiri dua orang wanita yang melakukan solat. Lalu baginda bersabda, wa iza sajadtumu fadumma ba'dal lahmi ilal ardi wa iza sajadtumu fadumma ba'dal lahmi ilal lahdi fa innal mar'ata laysat fi zalika karajuli. Maksudnya, apabila kamu berdua melakukan sujud, maka rapatkanlah sebahagian daging ke bumi.
ba'dal lahmi, lahmi manis daging. Maka rapatkanlah sebahagian daging ke bumi, kerana wanita dalam soal ini tidak menyerupai kaum lelaki. Kalau kita lihat ada di belakang, menyatakan bahawa contohnya wanita apabila bersujud maka hendaklah merapat dan menggabungkan kedua paha. Iza sajadal mar'atu faltahtafiru wal tadum fahizaiha. Muka surat 236. Iza sajadal mar'atu, apabila wanita bersujud maka hendaklah merapat, dirapatkan, menggabungkan kedua paha lah. Dia bukan macam laki-laki kan. Laki kan dia terbuka kan, perempuan dia dirapatkan. Kemudian riwayat kepada Sayyidina Abbas pula kat sebelah tu, tajtami wa tahtafir. Wanita itu mestilah merapatkan dan menggabungkan anggota badan mereka. Wanita itu mestilah merapat dan menggabungkan anggota badan mereka. Al-mar'atu tadumu fi sujud. Kaum wanita itu mesti merapatkan kedua badannya ketika sujud. Itu ada di belakang lah. Berkenaan dengan kafiat. Nak cerita tentang kafiat dan cara-cara wanita apabila mengerjakan solat. Baik. Dalam kitab Fiqh min Haji pun Nabi ada sebut, umur tuhalifu fihal mar'ah ar-rajulu. Pekerjaan-pekerjaan ataupun perbuatan yang menyalahi antara lelaki dan perempuan, ataupun perbezaan lah. Perbezaan-perbezaan yang berlaku antara lelaki dan perempuan. Disebut ada 5. Yusannu lil mar'ah an tukhalifu rajulu fi khamsati asya'. Disunatkan bagi perempuan itu bahawa dia menyalahi lelaki dalam 5 perkara. Iaitu yang pertama, tadummu ba'duha ila ba'din fi sujud. Bi anna tadumma mirfaqaihi ila jambaihi asna as-sujud. Patal soku batnuha bi fahizaiha. Bihila bi rajulu fa innahu sanu ayubaida mirfaqaihi an jabbaihi wa yarfa'u batni an fakhizaihi. Di mana perempuan maka naklah digabungkan, dirapatkan sebahagian di atas sebahagian ketika sujud. Di mana dia punya siku tu naklah dilekatkan. Mirfaqainin antadumma faqaina ifaqaiha ila jambaiha. Maka naklah dirapatkan dia punya siku kepada lambungnya pada pertengahan sujud. Kemudian dirapatkan perut, dirapatkan perut dengan pahanya. Dengan khilaf lelaki, fa innahu yusannu ayubaida. Lelaki ini disunatkan dijauhkan akan dia punya siku tu anjambaihi, daripada lambungnya, wa yarfa'u batnihi an fakhizaihi. Kemudian diangkat akan perutnya daripada dua pahanya. Diangkat dua perut daripada dua pahanya. Disebut dalam kitab Fiqh min Haji lah. Kemudian didatangkan hadis tadi. Hadis itu riwayat, mana hadis riwayat daripada Baihaqi, annahu sallallahu marra ala imra'ataini fatusalliyani, di mana Nabi lalu pada dua orang wanita, yang wanita itu tengah bersemayam. Faqala, lalu Nabi berkata, iza sajadtumu fadamma ba'dal lahmi ila lahdi. Apabila dia sujud maka naklah digabungkan, dirapatkan sebahagian daging kepada bumi. Fa inna mar'ata laysat fi zalika, kerana sungguhnya perempuan itu tiada pada demikian sama seperti lelaki. Dia bukan sama seperti lelaki lah. Macam tu. Ni yang pertama lah. Dia ada 5 perbezaan disebut dalam kitab Fiqh min Haji lah. Antara lagi yang kedua, tahfadul mar'ah sautuha fi hadrati rijal al-ajanib. Perempuan naklah direndahkan suaranya ketika hadir lelaki yang ajnabi. Fala tajharu bi salatil jahriyah khasyatul fitnah. Maka janganlah dia menguatkan suaranya dalam sembahyang secara kuat,
kerana takut fitnah. Seperti firman Allah Ta'ala, fala tad'na bil qawli fayatma'u allazi fi qalbihi marad. Okey, maka janganlah kamu melembutkan, tad'na maksudnya jangan kamu melembutkan perkataan kamu kerana fayatma'u allazi fihi qalbi marad, maka dia akan timbul ketamakan pada orang-orang yang dalam hatinya terdapatnya penyakit. Maksud penyakit ni fasik lah, ataupun orang yang kurang warak, sudah tentu akan timbul mana keinginan dia kepada wanita tersebut lah. Keinginan wanita kepada lelaki itu kepada wanita tersebut disebut dalam kitab Fiqh Haji. Baik, kita kembali pada tadi. Kita lihat pada hadis tadi. Hadis ni riwayat daripada Abu Daud. Tapi sebahagiannya dia kata ada riwayat daripada Bahaki pun ada dengan hadis ni. Baik, kita lihat dalam riwayat Abu Daud dalam Al-Marasil, muka surat 118, cetakan Muassasah Risalah. Bagi saya hadis ni adalah hadis sahih. Dia kata bagi saya siapa? Yang pengarang kitab lah, pengarang kitab ataupun yang kata mentahqiqkan kitab ini. Okay, bagi saya hadis ini adalah hadis sahih. Iza sajatumu fadamma ba'dal lahmi ilal ardi. Berdasarkan kaedah ilmu mustalah hadis dan usulnya. Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah, muka surat 460 menyatakan, apabila ada seorang tabi'in yang bersendirian meriwayatkan hadis dengan memursalkan sesuatu hadis yang tidak diikuti oleh orang yang isnadkannya, maka sikap bersendiriannya itu boleh diterima lah. Boleh terima. Kerana hadis mursal ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in. Dia ada di marfu', ada mauquf. Kalau hadis marfu' tu terus jarik sandar pada Nabi lah. Hadis mauquf tu pada sahabat. Sedangkan hadis mursal ni dah jauh tu pada tabi'in. Mana tabi'in yang meriwayatkan hadis tadi lah. Jadi kalau kata Imam Syafi'i dalam kitab Risalah, apabila ada seorang tabi'in yang bersendirian meriwayatkan hadis dengan memusatkan suatu hadis yang tidak diikuti oleh orang isnadkannya, maka sikap bersendiriannya tadi boleh diterima lah. Boleh terima walaupun dia seorang je lah. Periwayatan ini dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah periwayatan itu sesuai dengan hadis mursal yang lain, serta diriwayatkan oleh orang yang dipercayai yang terima ilmu daripada tanpa perawinya. Cuma ada tafsiran lah tu, dia ada pembahasan sikit. Tengoklah hadis itu ada tak hadis itu disokong dengan hadis yang lain yang diriwayat daripada tabi'in juga. Ada hadis ni diriwayat daripada tabi'in, kemudian ada tak hadis lain yang menyokong dia, menyokong dengan hadis inilah. Jadi apakah periwayatannya itu sesuai dengan hadis mursal yang lain serta diriwayatkan oleh orang yang percayai yang terima ilmu daripadanya tanpa perawinya. Apabila tidak ada kesesuaian dengan mursal yang lain, maka ianya perlu ditimbangkan dengan apa yang diriwayatkan daripada sahabat, sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu perkataan ataupun pendapat mengenainya. Apabila ternyata adanya kesesuaian pada riwayat tadi dengan apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, maka dalam keadaan demikian terdapatnya dilalah petunjuk dia tidak mengambil hadis mursalnya, melainkan dengan bergantung pada sesuatu yang asal ataupun sumber yang sahih, insya-Allah. Tengoklah, walaupun hadis itu mursal, tengok daripada sumber di mana dia ambil. Kerana hadis mursal ni riwayat daripada tabi'in, bukan daripada sahabat sendiri, kan? Bukan daripada terus direct daripada baginda Rasulullah SAW. Mana hadis itu dah jauh lah daripada Nabi. Hadis itu dah jauh daripada Nabi SAW. Mana hadis itu diriwayat oleh tabi'in, dan tabi'in itu ada mendengar Nabi kata. Tabi'in itu ada mendengar Nabi berkata demikian. Itu. Dan hadis ni pula ada tak hadis lain yang menyokong dia, yang membantu dia, sebab dia daripada tabi'in. Sebab hadis tabi'in ni mesti ada hadis lain yang menyokong dia untuk menguatkan dia lah, menguatkan dia. Macam tu.
Jadi apabila ternyata adanya kesesuaian pada riwayat tadi dengan apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, maka dalam keadaan demikian terdapatnya di dalam petunjuk dia tidak mengambil hadis musnadnya, melainkan dengan bergantung dengan sesuatu yang asal ataupun sumber yang sahih. Jadi kalau hadis itu walaupun hadis tabi'in tapi dia ada dapat daripada sumber-sumber yang sahih, maka hadis itu bolehlah digunakan pakailah. Walaupun tak ada hadis lain, hadis musnad lain yang membantu dia. Demikian pula halnya apabila ada beberapa orang awam daripada kalangan ulama yang berfatwa seperti apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Bagi saya hadis ini digunakan sebagai bahan fatwa oleh Sayyidina Ali dan Ibn Abbas. Semana hadis ini pernah digunakan pakai oleh Sayyidina Ali. Walaupun hadis ini darjatnya hadis mursal kan, tabi'in. Tapi hadis ini boleh pun pernah digunakan pakai oleh Sayyidina Ali dalam mulakan fatwa. Dan juga Ibn Abbas pun pernah juga menggunakan hadis ini. Kemungkinan lafaznya agak berbeza lah, macam tu. Demikian pula daripada kalangan tabi'in besar seperti Hasan Basri dan Ibrahim An-Nakhai. Hasan Basri dan juga Ibrahim An-Nakhai pun ada juga menggunakan pakai akan hadis tersebut. Wa iza sajadtumu fadamma ba'dal lahmi ilal ardi fa innal mar'ata laysat fi zalika karrajuli. Hadis tu lah. Apabila kamu berdua melakukan sujud, maka rapatkanlah sebahagian daging ke bumi, kerana wanita dalam soal ini tidak menyerupai lelaki. Maksud merapat itulah, merapatkan dia punya mirfaqain tadi, mana dia punya siku tu dirapatkan kepada ila jambaihi, kepada dia punya lambung dia pada tengah sujud, kemudian dilengketkan. Jadi rapat lengket dia lah. Lengket dia lah kan, lengket dia rapat juga lah. Mana dirapatkan juga batnuha, perutnya, bi fakhizaiha, dengan dia punya paha jugalah, kena dirapatkan juga. Kerana berdasarkan pada hadis yang inilah macam tu. Macam tu. Baik, seluruhnya Imam Syafi'i menyatakan lelaki dan wanita ketika berzikir dan menunaikan solat itu sama saja. Imam Syafi'i kata lelaki dan wanita itu ketika berzikir dengan menunaikan solat itu sama saja. Tetapi aku menyuruh wanita untuk istitar. Istitar maksudnya apa tuan-tuan? Lebih tertutup. Apalagi wanita ni dia punya suara tu dikira aurat. Wanita ni suara dia tak sama dengan lelaki. Suara perempuan wanita, lelaki tak sama kan? Kecuali kalau suara lelaki, kalau suara wanita tu garang betul tu, garang suara dia. Itu memang tak timbul berahi apa-apalah. Tapi kalau wanita yang jenis orang kata yang jenis penyanyi ni kan, dia punya suara tu kan, dia akan menarik perhatian lelaki kan, gitu. Jadi Mas Syafi'i kata, tetapi aku menyuruh wanita untuk lebih istitar, lebih tertutup, dan tidak demikian bagi lelaki, khususnya dalam melakukan rukuk dan sujud. Hendaklah wanita itu menggabungkan, merapatkan sebahagian tubuhnya pada sebahagian badannya lain. Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang keadaan sujud wanita. Beliau menjawab, hendaklah wanita itu menggabungkan kedua pahanya. Gabung tu rapatlah. Menggapatkan akan kedua pahanya ketika melakukan sujud. Macam tu. Kalau tadi disebut dalam kitab Fiqh Minhaji ini, maknanya terdapat beberapa perbezaan lelaki dengan perempuan. Antaranya tadilah yang kedua tadi dia kata tahfatul mar'ah li sautiha, direndahkan suara perempuan ketika hadir lelaki ajnabi, maka janganlah dikuatkan dia pada tajharu bis salahi jahriyah, jangan dikuatkan suara dia ketika sembahyang secara jahriyah bila baca kuat. Kenapa? Khasyatu fitnah, kerana takut berlaku fitnah. Kenapa tadi? Kerana ayat Quran adalah fala tada'na bil qawli fayatma'u allazi fi qalbil marad. Maka nak wanita tadi dia merendahkan, melembutkan suara ataupun merendahkan suara dia
Kerana apa? Kerana suara dia tadi boleh menarik perhatian. Laki-laki yang ada dalamnya itu penyakit pasik, mana orang-orang yang kurang warak ini akan mudah terpengaruh lah. Baik, kemudian apa lagi? Kalau sebut di sini lagi dia kata izana bahal mar'ah syai'un asna'us salah wa aradat antabahu ahadan min hauliha li amril ma fa innaha tasfaku bi an tadriba yadaha yumna ala zahri kafil yusra. Apabila perempuan itu nak memberitahu sesuatu pada pertengahan sembahyang, mana perempuan tu dia terlupalah. Apabila seorang perempuan itu imam perempuan tu terlupa. Iza nabah mar'ah syai'un asna salah. Imam perempuan tu terlupa dalam sembahyang. Kan? Wa aradat antabaha ahadan min hauliha, maka kemudian berkehendaklah orang-orang yang di sekitar tu memberitahu kepada dia bahawa dia terlupa. Fa innaha tasfiku, maka naklah perempuan tadi, maka naklah tasfik tu apa benda tasfik? Bi an tadriba yadahal yumna, maka naklah dipukulkan tangannya yang kanan ala zahri kafil usra, di atas belakang telapak tangan yang kiri. Naklah pukulkan tangannya yang kanan, tangan yang kanan dipukul di atas belakang ala zahri, bukan batri, atas belakang tapak kanan dan kiri. Belakang tapak kanan dan kiri lah. Makalah naklah dipukul. Tasbih mana? Dipukul tangannya yang kanan. Tadriba yadah liyumna ala zahri kafil yusra. Naklah dipukul telapak tangan yang kanan. Dipukul tangan yang kanan di atas zahri belakang tapak tangan yang kiri. Adapun lelaki, fayusannu iza nabaha syai'un bis salah aysabaha bi sautin murtafi la bi kasri tanbih. Kalau lelaki pula dia kata disunatkan bahawa dia bila berlakunya terlupa dalam solat tadi, bahawa naklah lelaki itu bertasbih bi sautil murtafi, dengan suara yang tinggi. Nampak? Dengan suara yang diangkatkan. La bi kasri tanbih, bukan dengan kasat memberitahu. Jangan kasat beritahu, tak boleh. Kalau kasat tadi kan batal lah sebenarnya kan. Batal lah. Dia hanya semata kasat untuk zikir lah, macam tu. Macam tu. Faham kan? Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu iza sabaha ultufita ilaihi wa inna ma tasfiqin nisa. Barang siapa, maksudnya barang siapa nabahu syak, barang siapa ragu dalam sesuatu urusan yang berhajat untuk diberitahu, kan, maka hendaklah dia bertasbih. Fa innahu, maka sungguhnya tasbih itu iza sabah itu fitali, kerana apabila bertasbih tadi sudah tentu yang diberitahu tadi dia akan berpaling ataupun dia terkejutlah. Gitu. Maknanya ada orang mengingatkan dia lah, macam tu. Wa inna ma tasbih lin nisa, sedangkan tasbih pula untuk perempuan. Kalau tasbih perempuan. Kemudian yang keempat di sini tambah lagi, jami'u badanil mar'ah aurat ma ada wajha wa kafaiha. Sekalian tubuh badan perempuan itu aurat, selain daripada mukanya dan dua telapak tangannya. Selain muka dan telapak tangannya. Kama marra bayanu, sebagaimana apa yang akan datang keterangannya. Kenapa? Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah ia menzahirkan akan perhiasannya kecuali apa-apa yang zahir daripadanya. Mana yang zahir yang sepatutnya dilahirkannya. Jadi apakah maksud dengan zinatahunna? Maksud dengan zinatahun berdasarkan pendapat yang masyhur di sini jumhur ulama, dia kata al-wajhu wal kaffaini. Maksud dengan jangan kamu menzahirkan perhiasan itu, maksudnya jangan kamu menzahirkan muka kamu dan juga dua telapak tangan. Jangan zahirkan muka, dapat tu berdasarkan apa terdapat dalam surah An-Nur. Surah An-Nur tu dah. Faham kan? Kena banyak lagi lah pembahasan-pembahasan di sini. Kemudian dia kata apa lagi? Yang kelima,
laisa nur azan lil mar'ah, tidak disunatkan azan bagi perempuan. Walaisa laha iqamah, dan tiada dan disunatkan bagi usannu lahu iqamah, disunatkan bagi perempuan tu qamat. Lelaki dia tidak, perempuan tidak sunat untuk azan. La yusannu azan lil mar'ah, perempuan tak sunat azan. Wa yusannu laha iqamah, disunatkan bagi qamat saja. Falau uzinat bi sautin munkhafidhi lam yukrah, tetapi apabila perempuan itu azan dengan suara yang rendah, lam yukrah, tidak dimakruhkan. Dia tak makruh lah. Mana perempuan tu dia azan tapi dengan suara perlahan. Kalau boleh yang hadir itu perempuan aja, lelaki tak wujud. Lelaki tak mana-mana dah, jadi perempuan je. Macam tu. Baik. Waktu bila hazalika minaz zikri allazi sabu ilaih, dan diiktibarkan baginya demikian tadi sama seperti zikir yang mana zikir itu mendapat pahala lah apabila perempuan tadi melakukan dia. Amma iza rufi'at sautaha bihi kuriha, adapun apabila perempuan tadi mengangkat suaranya maka baru jadi makruh. Fa inna khifatal fitnah haram, maka sesungguhnya ditakut akan berlaku fitnah, dan bila berlaku fitnah maka iatulah haram. Gitu. Iatulah haram kat situ insya-Allah. Kemudian kita sambung lagi bab yang ke-9, kefarduan duduk antara dua sujud. Kefarduan duduk antara dua sujud. Dalil asas menunjukkan kefarduan duduk antara dua sujud adalah hadis mengenai seorang lelaki yang tidak elok solatnya. Kan? Mana hadis ni kita dah baca dah belakang tu sebelum ni. Inilah hadisnya berkenaan maknanya mesti ada buat tu mesti ada tamakninah. Sujud ada tamakninah, rukuk ada tamakninah kan? Berdiri antara dua berdiri antara selepas tu i'tidal pun mesti ada tamakninah. Di mana hadis ini sabda Nabi summasjud hatta tatma'inna sajidan, summarfa hatta tatma'inna jalisan, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sehingga tamakninah. Kemudian bangkitlah sehingga kamu dapat duduk dengan ada tamakninah. Selepas itu sujudlah dengan ada tamakninah. Hadis ini dah diulang banyak kali dah di belakang. Di mana Nabi menegur ada seorang laki-laki yang mengerjakan solat tetapi solatnya itu tidak menepati kehendak Islam, tidak kehendak yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, insyaallah. Jadi berdasarkan pada hadis di atas, duduk antara dua sujud dengan tamakninah adalah fardu. Adalah fardu. Duduk antara dua sujud, al-julus, sebutlah Arabnya, al-julus baina sajdataini. Duduk antara dua sujud merupakan benda yang fardu yang mesti dibuat. Nak tak nak mesti buat. Kalau tak buat maka kita sembahyang itu tidak sah lah. Sembahyang itu tidak sah. Kerana termasuk kenapa kan? Kerana dianya termasuk dalam rukun. Baik, seterusnya saya sebut lagi kita. Dalam kitab ni bersama jugalah. Okey. Kalau kitab ni dia ada huraian lain lah. Huraian lain yang ditambah. Dan kemudian bangkit daripada sujud pula tidak seharusnya mempunyai niat yang lain selain daripada duduk antara dua sujud. Jadi bila bangkit daripada dua sujud itu jangan ada qasad lain. Dia mesti qasad niat untuk duduk antara dua sujud saja. Begitu juga hanya ketika bangkit, seperti bangkit daripada rukuk. Inilah tahap minimum duduk antara dua sujud. Manakala kadar masa minimal bagi tamakninah, tempoh bertenang adalah 2 saat. 2 saat. Ada tak 2 saat? Kan? Waktu dia duduk antara dua sujud, ada tak 2 saat? Kalau tak ada 2 saat tu mana tak sah tu? Tak salah. Sebab dia mesti ada berhenti tetap kan? Mesti ada perhentian, ada break lah. Ni tak ada break. Kan? Laju yang tengoklah macam ayam patuk makanan tu. Ayam patuk makanan ada break tak bang? Tak ada dia tu. Laju tu patuk kan.
Koncang batu. Ataupun pernah tengok tak burung yang patuk tin tu, burung belatuk. Burung belatuk kan. Kalau burung belatuk tu kalau dia lah patuk tin tu, tak ada break dah dia kutuk tu. Itu nama burung belatuk. Kalau orang tua-tua, kalau kita orang tua-tua kampung tu, kalau musim buah kan kita pasang tin tu. Tujuan untuk barang pasang tin supaya jangan ada musuh. Kadang bila ada buah ke mata kucing ke ataupun buah lansat kan, jadi kita pasang lah tin tu. Pokoknya tinggi, tapi kena tarik dia punya tali tu, kena ada lah. Mana kalau datang musuh ke, keluang ke, kapal benda ke, musang ke, nak ambil curi buah, jadi kita tarik lah benda tu. Tarik klungklang macam tu. Tapi bila buah tak ada, siapa yang kutuk? Burung belatuk. Burung belatuk pergi kutuk. Sebab buah tak ada. Dia ingat dia boleh kutuk benda tu, tin tu. Koreh tin tu kan. Tin minyak tanah tu. Bukan koreh. Tin tu kan dia kutuk macam tu. Tu kerja burung belatuk lah. Memang Allah Ta'ala jadikan burung belatuk ni memang dia kelebihan macam tu. Dia punya kepala tu memang koreh. Kalau dia punya muncung tu, dia punya paruh tu kotuk kepala kita, saya rasa berlubang kan saya pun ni patut koreh dia punya paruh tu koreh. Memang punya ketahanan kepala dia kuat lah. Allah Ta'ala jadikan kelebihan kat situ. Burung lain ada tak macam tu? Tak ada, burung lain tak ada. Burung belatuk je yang kuat belatuk ni. Burung lain tak ada. Dah tak ada dah. Mana pergi kat dah pupus. Tapi ada lagi. Ada tapi jangan jumpa dah. Ada tapi kat pokan-pokan ni mana ada burung belatuk. Jelah. Kat pokan tak ada burung belatuk. Tapi kat kampung tu ada lagi lah. Tapi tak banyak lah. Tak banyak tapi ada pun tu. InsyaAllah. Kemudian seterusnya, apabila lebih daripada itu maka dia ternyata lebih baik. Adapun batas duduk antara sujud yang paling sempurna adalah disunat ketika duduk antara sujud itu dengan melapaskan takbir. Disunatkan ketika duduk antara sujud itu dengan kita melapaskan takbir. Dimulakan perasaan mengangkat kepala hingga duduk dengan tegak. Mana takbir itu dimulai daripada kita melangkat kepala daripada tempat sujud tu untuk kita duduk. Duduklah. Dan duduk itu ialah duduk apa? Duduk istirahat. Kita buat duduk istirahat ataupun duduk istirahat dah. Kita tak buat duduk tawaruk. Kalau tawaruk ni untuk ayat akhir. Kita kena tahu perbezaan-perbezaan tu. Hal ini berdasarkan daripada hadis Sayyidina Abu Hurairah mengenai salat Rasulullah SAW yang berbunyi Summa yakbiru hina yahwi ay minal i'tidal ila sujud. Summa yakbiru hina yarfa'u ra'sahu ay minas sujud minas sajdatil ula. Summa yakbiru hina yasjudu ay li sajdatis saniyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertakbir ketika nak turun daripada iktidalnya. Kemudian baginda bertakbir ketika mengangkat kepala pada sujud yang pertama. Lalu baginda bertakbir lagi ketika hendak sujud kali yang kedua. Azan dah. Azan. Tambah sikit lagi Pak ni.
Allahumma rabbaha zina wa tatama salatul qawimah sayyidina Muhammad wa sallallahu. Baik, kalau lihat dalam kitab Fiqh Minhaji disebut terdapat ada tiga syarat bagi untuk kaedah duduk antara dua sujud. Kan yustaratu li sihhatihi mur'atul umuril ataliyah. Syaratkan bagi sahnya dua sujud tadi dengan melihara beberapa perkara. Pertama, ayaksida bijulusuhu al-ibadah. Bahawa naklah dikasatkan ketika duduk itu beribadah. La yahmiluhu alaihi syai'un akhar. Jangan dipertanggungjawabkan di atas benda lain. Seperti kal khauf, seperti takut. Wa nahwi atau seumpamanya. Maknanya dia kasat hanya semata-mata ibadah, bukan kasat kerana takut seseorang ke dan sebagainya ataupun yang lainlah. Yang kedua, alla yutawilahu tatwilan fahisyah. Jangan bahawa dia memanjangkan duduk tadi dengan panjang yang keji. Jangan diperpanjangkan duduk itu dengan panjang yang keji. Mana lama, jangan terlampau lama lah. Bihaisu yazidu ala muddatin aqallat tasyahud. Dengan sekiranya dia melebihkan dengan kadar sekurang-kurang tasyahud. Dengan kadar sekurang-kurang tasyahud. Jadi tasyahud itu kan panjang kan. Jadi jangan sampai pada tahap macam itulah tasyahud. Terutama tasyahud awal. Kemudian yang ketiga, tamak ninah bi miqdari tasbihatin alal aqalla. Yang ketiga naklah tamaninah dengan kadar sekurang-kurangnya satu tasbihatin alal aqalla. Ni sekurang-kurangnya satu tasbih, maka sempurnalah. Itu paling kuranglah. Tu mesti ada tamaninah dia. Kalau sini disebut berapa detik tu kan? 2 saat kan? Okey, 2 saat. Maka 2 saat itu barulah dikira sebagai tamaninah. Macam tu. Boleh? Subhanallah boleh. Sekurang-kurang tasbih. Dia subhanallah tu kira satu tasbih lah tu. Tapi kalau nak lengkap tu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la kan? Subhana rabbiyal a'la, subhana azim. Tapi subhanallah tu pun nak kira satu tasbih. Itulah sekurang-kurangnya duduk antara dua sujud. Tempoh dia lah gitu. Baik. Kemudian disunatkan duduk secara iftirash. Jangan duduk tawarruk, duduk iftirash. Duduk iftirash tu maknanya kita punggung kita kan duduk di atas tapak kaki kan. Tapak kaki yang kiri kita duduk. Iaitu dengan cara membengkokkan kaki kiri ke kanan, sementara kaki kanan dibiarkan bengkok seperti dalam keadaan sedang sujud. Ketentuan ini berdasarkan kepada hadis Sayyidina Abu Humaid As-Saidi ketika menerangkan solat Rasulullah yang berbunyi summarfa'u ra'sahu wa yasni rijlahu yusra wa yaqudu 'alaiha. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya seraya membengkokkan kaki kiri. Dia bengkok kaki kiri ke kanan lalu duduk di atasnya. Semana Nabi duduk di atas tapak kaki kiri itulah. Duduk atas ni itu dinamakan duduk iftirash. Kalau tawarruk itu dimasukkan. Kalau tawarruk itu kaki kiri itu dimasukkan di bawah kaki kanan. Ni tak dimasukkan, hanya kita duduk punggung kita tu di atas dia. Kemudian ketika duduk antara sujud solat itu sunatkan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan jari jemarinya itu dihadapkan ke arah kiblat. Ketika duduk antara sujud, solat itu disunatkan meletakkan kedua tapak tangan di atas kedua lutut dengan jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Demikianlah menurut hadis sahih yang dinukilkan daripada Rasulullah SAW. Antara apa yang dibunyikan riwayatkan daripada Abu Humaid As-Sadi yang berbunyi summa jalasa sallallahu alaihi wasallam faftarasha rijlahu yusra wa aqbala bi sadri yumna ala kiblatihi wa wada'a kaffahu yumna ala rukbatihi yumna wa kaffahu yusra ala rukbatihi yusra. Kemudian baginda duduk dengan membengkokkan kaki kirinya
dan duduk di atasnya menghadapkan sebahagian dada ke arah kiblat, serta meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut dan telapak kiri di atas lutut kiri. Okey. Telapak tangan tu letakkan di atas lutut kanan, telapak kiri atas lutut kiri lah. Atas lutut kiri. Nanti kafiat dan cara dia lah. Macam tu. Boleh? Macam tu. Telah saya sebutkan terdahulu bahawa Sayyidina Ibn Umar suka menghadapkan segala anggota badannya ke arah kiblat apabila beliau mendirikan solat, sehingga ibu jarinya turut juga dihadapkan ke arah kiblat. Macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ perbincangan kita pada malam, insya-Allah. Tandalah. Baik, ada soalan sebelum saya tutup? Betul tak? Ada? Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa mutakabbara wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyan ya ya alim. Daulana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna lana futuha arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.